Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita pada pagi ini untuk kita sambung semula pengajian kita yang berkaitan dengan ilmu hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan dua imam yang agung, iaitu Imam Al-Baghawi dengan Imam Khatib Tabrizi rahimahumullah ta'ala. Dan saya mohon maaf kerana 2 minggu lepas tak dapat buat kelas kerana ada perkara yang tak dapat dielakkan. Sepatutnya kita minggu pertama dan minggu ketiga, Sabtu yang pertama dan Sabtu ketiga. Sabtu pertama itu tak sempat saya buat kerana ada perkara yang itulah tak dapat dielakkan. InsyaAllah pagi ni kita sambung semula dan kita mulakan dengan bacaan Ummul Kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih lagi kita di dalam bab Kitabul Iman. Masih lagi dalam Kitabul Iman, Babul Iman bil Qadar. Bab beriman dengan takdir lah. Qadar maksudnya qada dan qadar, iaitu takdir. Hadis yang ke-85. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah seseorang daripada kamu melainkan sudah pun dituliskan, maksudnya sudah ditakdirkan maq'aduhu, tempat tinggalnya, tempat duduknya, maksudnya di mana dia akan berada lah pada akhir kehidupan dia. Minan nari, daripada neraka, wa maq'aduhu minal jannah, dan kedudukannya di syurga. Qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Wahai Rasulullah, apakah kita berserah saja kepada takdir kita dan kita meninggalkan amal? Maksudnya kalau sudah ditakdirkan ahli syurga dan ditakdirkan ahli neraka, so nak buat apa kita beramal kan? Mana kita beramal macam mana pun, yang mana yang ditakdirkan ahli syurga akan masuk syurga, yang mana yang ditakdirkan ahli neraka akan masuk neraka. So tak payahlah kita beramal kan. Kita tunggu je lah takdir. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, i'malu, beramallah kamu semua, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap daripada kamu akan dipermudahkan terhadap apa yang dia diciptakan. Maksudnya sekiranya dia ditakdirkan menjadi ahli syurga, maka dia akan dipermudahkan kehidupan dunianya untuk beramal dengan amal ahli syurga lalu memasuki syurga. Begitu juga kalau seseorang yang sudah ditakdirkan menjadi ahli neraka, maka dia akan dipermudahkan untuk dia beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk neraka lah. Amma man kana min ahli sa'adati fayuyassaru li'amali sa'adah.
Adapun barang siapa yang mana dia ni sudah ditakdirkan menjadi ahli sa'adah. Ahli sa'adah ni ahli syurga lah. Maksudnya yang bahagia, yang dikatakan bahagia. Fayuyassaru, maka akan dipermudahkan li'amalis sa'adah, untuk amalan-amalan yang akan menyebabkan dia bahagia, maksudnya menjadi ahli syurga. Wa amma man kana min ahli syaqa'i, adapun orang yang dia ni sudah ditakdirkan daripada ahli yang celaka, maksudnya ahli neraka. Fayuyassaru li'amali syaqawah, maka dia akan dipermudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan ahli neraka atau amalan yang celaka. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ila akhirih ayah. Barang siapa yang a'ta wattaqa, dia suka memberi dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan syurga, maka dia akan dipermudahkan untuk yang demikian itu. Dan seterusnya lah ayat tu, surah Al-Lail ayat 6 hingga 5 hingga 6. Muttafaqun alaih, hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. So itulah dia, maknanya para sahabat Nabi pun bila mendengar Nabi mengatakan bahawa setiap manusia itu sudah ditakdirkan sama ada dia ahli syurga ataupun ahli neraka sejak azali. Sejak azali, sebelum dia diciptakan, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan, sebelum alam ini diciptakan, sudah ditakdirkan sejak azali bahawa fulan akan masuk syurga, fulan akan masuk neraka. So sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam tu nak buat apa, kita beramal kan? Rasulullah kata, i'malu, maknanya beramallah kamu semua. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang akan dipermudahkan untuk beramal terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Maksudnya kalau ahli syurga akan dipermudahkan untuk beramal amalan yang baik dan akan masuk syurga. Begitu juga ahli neraka. Okey. Antara penerangan-penerangan yang lain. Sebelum ni kan panjang lebar dah saya bahas. Jadi pada episod yang lalu, maka tuan-tuan yang belum tengok boleh tengoklah episod yang lalu. Di situ ketika bermulanya bab tentang takdir ni, bab tentang iman bil qadar ni, saya dah bahas secara tuntas lah kot, secara detail lah tentang masalah qadar dan qadar. Jadi boleh rujuk di situ. Kalau saya ulang di sini nanti kan berulang-ulang benda yang sama. Banyak lagi hadis kita nak habiskan ni. Jadi memang begitu, maknanya bila Nabi kata kalau dah ahli neraka, ahli syurga sudah ditetapkan, nak buat apa, kita beramal. Macam mana pun tetap akan masuk neraka, tetap akan masuk syurga. Okay. Jadi antara penjelasan-penjelasan yang diberikan tu ialah selain daripada yang dalam hadis lah, iaitu walaupun sudah ditakdirkan, tapi adakah seseorang itu mengetahui akan takdirnya? Persoalannya, kita tahu ke kita ni ahli syurga ke ahli neraka? Tak semestinya kita kata apabila orang tu dia beriman confirm ahli syurga, tak juga. Ataupun orang tu dia bukan Islam, dia kafir, berarti dia ahli neraka, tak juga. Tidak ada satu orang pun boleh tahu apa akan terjadi besok hari kan. Fala ta'lamu nafsum maza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan pada esok hari. Boleh jadi Allah Taala ubah orang tu yang kafir berubah masuk Islam, mati dalam keadaan Islam, masuk syurga. Ataupun orang beriman, dia berubah, dia murtad, na'udzubillah min zalik, lalu dia kafir, lalu masuk neraka. Jadi sebelum ni kan hadis yang tentang tu lah, tentang masalah ni kan dah disebutkan. Jadi kita tak tahu takdir kita, sebab jangan kalau kita mati dalam keadaan kafir ke atau kita mati dalam keadaan beriman, kita mana tahu. Bahkan tak ada siapa pun yang mengetahui takdirnya. Dan dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pilihan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman, maka berimanlah dia. Dan barang siapa yang berkehendak untuk
Kafir terpulang kepada dia. Jadi maksudnya manusia itu ada pilihan. Manusia itu ada pilihan. Walaupun pada hakikatnya benda berlaku mengikut takdir Allah, tetapi bukan semata-mata takdir. Dia benda yang muqaranah, yang beriringan dengan kehendak manusia. Benda yang beriringan dengan kehendak manusia. Orang yang beriman dia tidak dipaksa beriman. Orang yang kafir pun dia tidak dipaksa kafir. Maksudnya benda tu berlaku kerana pilihan dia. Walaupun kadang-kadang terjadi juga pemaksaan macam zaman Nabi SAW kan. Apabila masyarakat, sebahagian masyarakat Quraisy yang memeluk Islam, mereka dipaksa untuk meninggalkan keislaman, lalu dipaksakan untuk kafir lah. Tetapi tetap juga, walaupun diseksa sebegitu berat macam mana Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dihempak batu pun tak, tetap juga dia memilih untuk beriman. Keluarga Sumayyah tu kan habis dibunuh, tetap juga memilih untuk beriman. Jadi beriman ataupun kufur tu dari satu sudut adalah mengikut pilihan masing-masing, mengikut kehendak kita, pilihan kita. Dan di satu sudut yang lain memang itulah takdirnya. Maknanya Allah Ta'ala yang maha bijaksana ini, Allah Ta'ala tidaklah hanya sekadar mentakdirkan, tetapi Allah Ta'ala memberikan manusia itu pilihan. Dan apabila pilihan manusia itu bersesuaian dengan takdir dia jadi. Tapi dalam bab keimanan dan kekafiran selalunya begitu. Apabila seorang itu memilih untuk beriman, dia akan beriman. Maka itulah takdir dia sebenarnya. Itu dia punya kebijaksanaannya, hikmahnya di situ. Jadi kita pun tak tahu besok ni kita beriman ke kafir, na'udzubillah lah. Mudah-mudahan kita beriman, tapi atas tangan kita lah. Kita nak pilih untuk kekal beriman sampai mati ke, atau kita tiba-tiba berubah fikiran. Dia tak akan tiba-tiba berlaku satu situasi, ya Allah, aku tak nak kafir, tetapi ada satu kuasa gaib namanya takdir memaksa aku kafir. Mana ada? Tak pernah berlaku pun. Satu kuasa gaib yang memaksa kita kafir. Mana ada yang namanya takdir? Misalnya ada orang bagi alasan. Boleh je macam orang kafir sekarang ni pun, kalau dia nak beriman boleh je. Ditanya kenapa kau tak nak beriman? Kau yang pilih tak nak beriman ke, ataupun kau nak beriman tapi takdir kata tak boleh? Bohong. Itu orang yang pembohong. Dia yang tak nak beriman. Bila orang tak nak beriman, maknanya bukanlah salah takdir. Macam Abu Talib lah. Contoh yang paling mudah, Abu Talib. Apa kebaikan yang dia tak buat? Apa yang dia tak buat untuk Nabi, bantu Nabi, lindungi Nabi. Tapi bila Nabi suruh dia mengucap kalimah syahadah, tak mau. Tak mau. Bukan kita, wahai Muhammad, aku bukan tak nak, aku ditakdirkan tak boleh mengucap lah, aku ditakdirkan kafir lah, aku ditakdirkan tak akan masuk Islam lah. Mana ada Abu Talib jawab macam tu? Dia sendiri yang tak nak. Takut nanti orang Quraisy kata apalah, Abu Talib ni takut pada anak buah dia, ikut agama anak buah dia sebab takut lah, apalah itulah inilah. Tak ada. Maksudnya bukan dipaksa, maka memang dia pilih sendiri. Setiap manusia tu dia memilih untuk beriman atau untuk kafir. Jadi kalau dia memilih untuk beriman, itulah takdir dia sebenarnya. Takdir dengan pilihan manusia itu, kita kata kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya memang sinkro, memang bersesuaian. Takdir dengan pilihan manusia itu kita boleh kata kebanyakannya, terutamanya dalam bab-bab taklif ni, kebanyakannya memang sinkro. Orang yang tak nak semayang tu bukan takdir dia tak semayang, memang dia tak nak semayang, dan itulah takdir dia sebenarnya. Tapi tak semualah, ada perkara yang kita nak buat, kita tak boleh buat kan. Sebab dia ada lagi kemampuan-kemampuan yang lain. Contohnya kita nak pergi umrah. Tu kalau kita tak ada duit, kita tak ada belanja yang cukup, atau tidak ada kuota, atau syarat-syaratnya tak memenuhi, ada PKP, ada vaksin, ada penyakit pandemik ditutup sekejap kan. Kita walaupun kita nak, kita tak boleh pergi juga. Itu memang takdir lah, walaupun kita nak tapi tak boleh buat kan. Ada benda yang kita nak buat, kadang-kadang kita tak boleh buat, itu takdir juga. Tapi kebanyakannya bila kita nak buat benda tu memang, contohnya kita nak baca Quran. Jadi kita nak baca, kita baca. Mana ada aku nak baca tetapi ada kuasa gaib yang menghalang aku membaca, namanya takdir. Mustahil. Kecuali kalau saya kebetulan nak baca, tiba-tiba ada perkara berlaku, ada orang telefon, emergency, tolong datang jumpa aku sekejap. Itu takdir lah juga tu. Tapi kan niat dia nak baca Quran, dah dapat pahala dah.
Begitulah Allah Ta'ala SWT aturkan perkara ini. Jangan kita fikir banyak tentang takdir aku di neraka. Macamlah kita tahu. Ya, memilih itu berada dalam takdir. Dan Allah Ta'ala sudah mengetahui apa yang kita akan pilih sejak azali. Sebab tu takdir kita ni kebanyakannya bersesuaian dengan pilihan kita. Bukan semua, kebanyakan. Ada perkara lah yang memang Allah Ta'ala takdirkan berlawanan dengan kehendak kita pun ada. Jadi kita tak boleh salahkan takdir semata-mata. Sebab kita melakukan takdir itu dengan pilihan. Kita melaksanakan takdir itu dengan pilihan kita kebanyakannya. Kalau terjadi di luar, contohnya kita tak sengaja terbuat dosa lah misalnya. Tanpa disengajakan kita terbuat dosa. Contohnya kita terlupa nak sembahyang subuh. Ataupun lambat bangun. Tahu-tahu je dah matahari dah pukul 7 dah syuruk dah. Baru kita terbangun. Alamak, itu bukan. Maknanya kalau ikut kalau sengaja berdosa. Tapi kalau kita tak sengaja, malam tadi penat gila, tidur pun lambat, tahu-tahu bangun, alarm bunyi pun tak sedar, bangun dah pukul 7 lebih. Itu tak berdosa. Sebab kita tak sengaja pun. Sebab ada hadis kan, yang sebelum ni dah beritahu hadis, innallaha tajawaza li ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukhiru alaih. Allah Ta'ala ampunkan umat tu kalau tersalah, tak sengaja, terlupa dan dipaksa. Jadi kalau kita melakukan benda tu kerana tak sengaja, tersalah, terlupa atau dipaksa, dia tak akan takdir lah tu. Takdir yang menunjukkan kita terbangun lambat. Bukan kita sengaja yang nak bangun lambat. Takdir menunjukkan maka tak ada dosa. Tapi kalau kita sengaja buat tak semayang, dah bangun awal tapi buat lepas dah sembah tu tidur balik. Dah bangun dah azan, dah bangun. Kan entah macam mana, relax lah, tidur kejap, bab terus. Itu berdosa. Siapa suruh tidur balik? Jadi sebenarnya apa yang kita pilih itulah dia takdir. Dan takdir itulah pilihan kita. Kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya. Ya, contohnya yang tengah tengok online sekarang ni, adakah kerana tengok online ni dipaksa oleh takdir? Ke sendiri yang pilih untuk tengok online? Ke saya tak nak tengok online tapi saya dipaksa oleh takdir untuk tengok online sekarang ni? Ya ke? Ke sendiri yang pilih? Dan memang takdirnya kita akan tengok online. Saya pun 2 minggu lepas saya tak dapat buat online. Saya sebenarnya niat nak buat tapi tiba-tiba ada urusan yang menyebabkan saya berada di luar, tak sempat balik sampai ni dah pukul 12 dah. Kat 11 lebih 12, jadi tak sempat nak buat. Jadi bukan saya memang sengaja tak nak buat, tapi dah tak sempat. Balik dah pukul berapa dah. Jadi takdir lah tu. Takdir yang menunjukkan bahawa walaupun kita bukan sengaja untuk memilih tak nak buat, tapi akhirnya menyebabkan kita tak dapat buat. So dia bukan semua apa yang kita nak tu akan jadi, dan bukan apa yang kita tak nak tak akan jadi. Cuma kebanyakan begitu. Kebanyakannya apa yang kita nak itulah jadi kebanyakannya. Terutamanya dalam bab, kita cerita bab ni lah, kita cerita bab ibadat, bab syariat. Kita nak semayang ke tak nak semayang, nak baca Quran ke tak nak, kita nak tolong orang ke tak nak, sedekah ke tak nak. Kalau dalam bab-bab lain tu tak jadi masalah lah kan. Kita nak makan tak nak makan, takdirnya kita makan apa hari ni, lauk ayam ke, lauk ikan ke, takdirnya apa, itu tak ada masalah di situ. Dia tak ada kaitan dengan dosa dan pahala. Jadi kita nak salahkan takdir kat situ pun tak ada point. Aku ditakdirkan makan ikan hari ni. Makanlah juga. Kalau takdir tak makan macam mana? Yang kita cerita ni itulah kan, Nabi kata kullun muyassarun lima khuliqalah. Maksudnya i'malu, beramallah kamu. Maksudnya beramal kebaikan, tinggalkan maksiat, tinggalkan kemungkaran. Isu dia bab tentang ketaatan saja, takdir ni. Bab-bab lain tu tak perlu dibahaskan pun, tak ada faedah pun. Kita ditakdirkan kahwin dengan siapa ke, takdirkan pakai baju apa, takdir mati bila, takdir sakit ke sihat ke, itu takdir yang tak ada kaitan dengan syariat sangat. Ini yang kaitan dengan hukum-hukum taklifi tu, benda yang wajib, haram, sunnah, harus, okey. Takdirnya apa kita nak buat? Kita disuruh berbuat. Mana dong kata saya memang nak semayang tapi takdir
takdir menghalang saya daripada semayang. Bohong. Saya nak semayang tapi takdir menghalang saya daripada semayang. Ke kau yang tak nak semayang? Dan dia yang tak nak semayang sebenarnya itulah takdir dia. Maksudnya beriringan. Benda tu beriringan. Pilihan dengan takdir tu beriringan. Dan kita akan diseksa atau diberi pahala disebabkan keinginan, niat, pilihan kita. Kita akan diberi pahala ataupun dosa kerana niat kita, pilihan kita dan keinginan kita. So lafaz syaqawah dengan sa'adah tu kan, sebelum ni hadis ada sebut. Kan, maknanya dia akan dituliskan oleh malaikat ketika ditiupkan roh dalam perut ibu, di rahim ibu tu setelah 4 bulan. Ditiupkan roh oleh malaikat, lalu dituliskan 4 perkara kan, tentang rezekinya, ajalnya, amalannya, kemudian syaqiyun aw sa'idun. Syaqi itu yang celaka, maksudnya ahli neraka, mati dalam keadaan kafir lah, na'udzubillah. Dan sa'idun, orang yang bahagia, maksudnya ahli syurga, mati dalam keadaan beriman walaupun semua hidup dia kafir misalnya. Itulah lafaz syaqawah dan sa'adah tu maksudnya kecelakaan dan kebahagiaan, maksudnya ahli neraka dan ahli syurga. Sa'adah, sa'id ahli syurga, syaqawah ataupun syaqi ahli neraka. Hadis terusnya 86. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kataba ala ibni Adam hazzahu minaz zina adraka zalika la mahalata, fa zinal aini an-nazaru wa zinal lisani al-mantiqu wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu zalika wa yukadzibuhu. Muttafaqun alaih. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha kataba ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis, telah menetapkan, maksudnya telah mentakdirkan ala ibni Adam, atas seorang anak Adam itu, hazzahu bahagiannya, minaz zina daripada perzinaan. Adraka zalika la mahalata, pasti dia akan menemukan yang demikian itu, tidak dapat tidak, mesti. Fazinal aini an-nazaru, zina mata itu dengan melihat. Maksudnya mustahil lah kalau satu orang tu, kecuali Nabi dan Rasul lah, kecuali Nabi dan Rasul dan mungkin wali-wali yang dia tak pernah membuat zina mata, maksudnya melihat aurat-aurat yang dilarang lah, aurat wanita yang dilarang. Tapi maksudnya dia buat, walaupun ditakdirkan, tapi dia buat ketika itu atas pilihan dia, dia yang nak tengok. Dia yang nak tengok. Wa zinal lisani al-mantiqu, dan zina lisan itu ialah dengan bercakap. Bercakap dengan wanita yang bukan mahram, tapi yang benda yang bukan keperluan atau hajat lah. Nanti bab tu bab lain pula, bab fiqh, boleh kita tak boleh kita bercakap dengan wanita. Dia tak adalah, tak boleh langsung. Dia ada batasan-batasan dia lah yang dimasukkan di sini. Dia melampaui batasan tersebut, mungkin dia bercakap dengan niat, dengan bersyahwat ataupun perkara-perkara yang zina lah mungkin. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, dan nafsu diri ataupun keinginan lah. Nafs ni asalnya diri ataupun roh, tetapi di sini dimaksudkan adalah hawa nafsu, iaitu keinginan diri. Tamanna wa tashtahi, berangan-angan dan juga menginginkan. Wal farju yusaddiqu zalika wa yukadzibuhu, maka kemaluan itulah yang membenarkan zina itu ataupun mendustakannya. Maksudnya sama ada dia benar-benar melakukan zina itu dilihat dari segi zina yang hakiki lah, iaitu dia berzina dengan berjima' lah, maksudnya melakukan hubungan seks, melakukan hubungan kelamin yang bukan mahram lah, yang bukan isteri dia, maksudnya. Tapi itulah, kalau zina mata, zina lisan, zina percakapan dan sebagainya, itu tak adalah dikenakan hukum sebat ke 100 rotan ataupun hukum rejam, tidak. Dia berdosa je lah, berdosa. Cuma kalau dia melakukannya dengan kemaluannya, sampai tahap kemaluannya membenarkannya, maksudnya dia buat betul-betul lah zina tu, na'udzubillah, maka
dia berdosa besar dan akan dikenakan hukum hudud, iaitu akan, kalau bujang yang ghairu muhsan akan disebat 100 kali. Kalau muhsan yang pernah kahwin, pernah rasa jima yang halal, maka akan direjam sampai mati. Jadi walaupun Allah Ta'ala mentakdirkannya, maka tapi perkara tersebut berlaku dengan pilihan dia yang pilih. Mana ada orang kata kami tak sengaja nak berzina, kami dipaksa oleh takdir untuk berzina. Bohong. Membohong. Kemudian walaupun begitu, katakanlah dia berzina ataupun dia setakat zina mata saja, setakat zina mulut saja, maka masih ada peluang untuk bertaubat. Masih ada peluang untuk bertaubat, beristighfar, dan taubat istighfar pun takdir juga dan pilihan kita juga. Benda bukan mustahil. Kita setelah buat zina mata ke zina mulut ke, kita masih boleh memilih untuk beristighfar, bertaubat. Benda tu di bawah pilihan kita. Tak mungkin takdir Allah tak mentakdirkan aku untuk istighfar dan taubat lah. Sebab apa? Aku nak taubat, nak istighfar, tapi takdir menghalang. Mustahil. Mustahil. Walaupun terbuat, masih ada peluang untuk bertaubat, beristighfar. Kalau zina tentulah, kalau kena tangkap, memang diketahui, ya kenalah hukum hudud lah. Tapi kalau terlepas, kalau dia taubat sungguh-sungguh, kalau Allah ampunkan, mungkin di akhirat dia dimaafkan kot. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Dia muttafaq alaih, yang disepakati ke atas hadis tersebut oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, qala kutiba ala ibn Adam nasibuhu min az-zina mudrikun zalika la mahalata. Ya, di sini dia kata hazzahu, dalam riwayat Muslim dia kata nasibuhu, samalah bahagiannya. Bahagiannya daripada zina. Mudrikun zalika la mahalata. Di sini kita adraka zalika dalam bentuk fa'al, kata kerja, verb. Kemudian dalam riwayat Muslim dia kata mudrikun, itu isim ataupun kata nama. Itu isim fa'al, mudrikun. Sama je lah makna dia. Kemudian al-ainani zinahuma an-nazaru. Lebih kurang juga maknanya sama. Kedua mata zinanya adalah melihat. Wal uzunani, ini ada telinga. Dua telinga, zinahuma al-istima'. Zina telinga apa? Dia mendengar. Mendengar perkara-perkara yang membawa kepada zina, sama ada suara perempuan yang mendayu-dayu, ataupun yang menggoda, ataupun cerita-cerita tentang zina. Wal lisanu zinahul kalam, dan lisan ataupun lidah itu, percakapan itu zina kalam, zina percakapan. Wal yadu zinaha al batsyu, dan tangan tu zinanya memegang, meraba, memegang dan sebagainya lah. Wal rijlu zinaha al khuta, dan kaki itu zinanya melangkah ke tempat perzinaan, atau tempat yang dia akan buat zina tu, dia melangkah menuju ke situ, itu namanya zina kaki. Wal qalbu yahwi wa yatamanna, hati menginginkanlah, berkehendak dan menginginkan, berhawa nafsu, maksudnya berkeinginan. Wa yatamanna, dan berangan-angan. Wa yusaddiqu zalikal farju aw yukadzibuhu, dan yang akan membenarkan zina itu adalah kemaluannya. Kalau betul-betul dia berzina, maka jadilah zina yang sebenarnya, maka dia berdosa. Itu atas pilihan dia dari satu sudut dan takdir dari sudut yang lain. Tapi masih juga ada ruang untuk bertaubat. Itu pun atas pilihan dia ataupun takdir. Hadis 87. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, inna rajulaini min Muzainata. Sesungguhnya dua orang pemuda daripada Bani Muzainah. Ataya Rasulullah SAW, mereka berdua mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, lalu mereka berdua berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nasu al-yawm, apakah kamu tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh manusia pada hari ini? Wa yakdahuna fihi, dan mereka bekerja keras di dalam amalan tersebut. Asyai'un qudiya alaihim wa madha fihim min qadarin qad sabaqa aw fima yustaqbaluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum. Apakah apa yang mereka lakukan itu
sesuatu yang qudiya alaihim, yang sudah ditakdirkan ke atas mereka. Wa madha fihim min qadrin, dan telah berlalu pada mereka daripada satu ketetapan. Qad sabaqa, yang telah lalu. Au fima yustaqbaluna bihi mimma atahum bihi, ataupun pada apa-apa yang yustaqbalunya, yang baru datanglah, maksudnya yang bukan ditakdirkan. Bihi dengannya, mimma atahum bihi, daripada apa yang mereka mendatangi dengannya. Nabiyuhum, oleh nabi mereka, wa sabatil hujjatu alaihim, dan sabitlah hujjah ke atas mereka. Faqala la, Nabi kata tidak. Bal syai'un qudiya alaihim, akan tetapi sesuatu yang sudah ditakdirkan, sudah diputuskan untuk mereka, ke atas mereka. Wa madha fihim, dan telah berlalu pada mereka. Wa tasdiqu zalika fi kitabillahi ta'ala, dan pembenaran yang demikian itu berada dalam Al-Quran, iaitu wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan diri itu, wa ma sawwaha, dan apa-apa yang menyamainya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepadanya sama ada perkara yang fujur, yang buruk, ataupun perkara yang baik, iaitu taqwa. Jadi sahabat pun tanya, benda yang dilakukan oleh manusia itu sudah takdir ke, atau dia pilih masa tu sahaja? Maksudnya barulah yustaqbaluna, benda yang bukan takdir yang azali, maksudnya yang baru. Maka Nabi kata bal syai'un qudiya alaihim, mana segala perkara yang sudah ditakdirkan. Maksudnya am fi ma yustaqbaluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum wa sabatatil hujjatu alaihim, maksudnya ialah macam mana manusia tu nak tahu kan, dia kena semayang, dia kena puasa, dia kena zakat. Jadi setelah Nabi datanglah, Nabinya datang beritahu kepada manusia, kamu kena beriman kepada Allah dan kamu kena tunaikan kewajipan kamu, iaitu semayang 5 waktu. So manalah manusia terfikir sebelum tu nak semayang kalau dia tak masuk Islam dan tak diberitahu oleh Nabi-Nabi Rasul bahawa dia kena semayang. Jadi adakah setelah Nabi beritahu mereka kena semayang, barulah mereka memilih untuk menunaikan semayang, atau memang sudah ditakdirkan dulu mereka akan semayang? Nabi kata sudah takdir lah. Memang semuanya takdir. Hadis samalah. Jadi kalau dalam macam kitab-kitab begini kan, Imam Baghawi dan Imam Khatib Tabrizi ni yang melengkapkan kitab asalnya Misnah Masabih ni, jadikan Mishkat Masabih, dia jadikan 3 bab, dan semua bab yang berkaitan dengan tajuk bab lah, iaitu bab ni bab beriman kepada qada dan qadar. Jadi hadis banyak lah, macam-macam hadis yang didatangkan, semuanya yang berkaitan dengan qada dan qadar. So hadis tadi maknanya sahabat pun sendiri bertanya. Sahabat pun tanya dalam bab qadar dan qadar ni. Memang rahsia-rahsia Allah, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah, sirrun min asrarillah, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Bahrul Amiq, lautan yang dalam, yang kalau semakin kita menyelam semakin sangat kuat tekanan ni. Maknanya lagi pening kita dibuatnya kalau kita cuba nak mengkaji secara terperinci semakin dalam tentang masalah takdir ni. Hadis yang ke-88, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya dia telah berkata, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni rajulun syabun, sesungguhnya aku adalah seorang pemuda. Wa ana akhafu ala nafsi al-anata, dan aku khawatir ke atas diriku untuk melakukan zina ataupun melakukan maksiat. Wala ajidu ma atazawwaju bihi an-nisaa, dan aku pula tidak mendapati sesuatu apa pun untuk aku berkahwin dengan wanita. Maksudnya aku ni harta apa pun tak ada, mas kahwin pun tak ada, nafkah nak bagi ke anak isteri pun tak mampu, macam mana aku nak kahwin? Tapi aku takut juga, aku dalam masa sama, kalau aku tak kahwin aku takut berzina sebab tak tahan kan. Ka'annahu yasta'zinuhu fil khisa, seolah-olah Abu Hurairah meminta izin kepada Nabi untuk kembiri.
Kembiri ni maksudnya memotong dia punya kemaluan dia lah. Bahagian bawah tu, bahagian testis tu, supaya tak berfungsi lagi benda tu lah. Bila benda tu dah tak berfungsi, macam mana nak berzina kan? Benda tu dah tak berfungsi kalau dipotong. Seolah-olah dia minta izin macam tu lah. Fasakata anni, maka Nabi diam. Nabi pun berdiam terhadap aku. Summa qultu misla zalika fasakata anni. Kemudian aku cakap lagi sekali, Nabi diam juga. Summa qultu misla zalika fasakata anni. Kemudian aku cakap lagi benda yang sama, Nabi diam. 3 kali Nabi diam. Summa qultu misla zalika, maka seterusnya aku katakan yang demikian. Faqala Nabi SAW, maka Nabi akhirnya Nabi jawab, ya Abu Hurairah, jafal qalamu bima anta laqin. Sudah pun jafal qalam, maksudnya telah kering pena, maksudnya sudah pun tertulislah. Maknanya tak akan berubah lagi dah. Jafal qalam tu maksudnya telah kering pena, maksudnya telah pun selesai dituliskan, ditakdirkan segala sesuatu lah. Bima anta laqin, dengan apa yang kau lebih layak, sama ada kau akan kahwin ke, atau kau akan berzina ke, atau kau akan macam mana ke, sudah pun ditakdirkan. Fakhtasi ala zalika au dhar, sama ada kau menggembirikan atau kau meninggalkannya. Maksudnya tak kira lah kalau kau potong pun, kalau dah takdir kata kau berzina, tetap kau akan berzina juga, belum kau dah potong. Jadi maksudnya Nabi berkata, ni semua dah takdir kan. Jadi Nabi dalam hukum memang tak boleh lah. Secara hukum kita tak boleh. Cara untuk mengelakkan daripada zina bukan dengan khisa' ataupun kembiri, tetapi dengan berpuasa, atau tak boleh juga mengurungkan diri lah, sampai tahap tak boleh kan. Jadi cara dia bukan dengan memotong tu, benda tu memudaratkan diri sendiri. Hadis yang ke-89, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifu haisu yasha. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani Adam, hati anak Adam itu, kullaha, kesemuanya, baina isba'aini min asabi'ir rahman, di bawah kawalan Allah. Kalau kita terjemahkan secara literal, di antara 2 jari daripada jari jemari Allah Ta'ala. Kalau terjemahan secara literal, secara zahir, secara lafzi lah. Tapi maknanya di sini ialah Allah Ta'ala sangat mudah untuk mengubah hati anak Adam tu, membolak-balikkan hati setiap anak Adam. Bukan bermakna Allah ada jari ya. Ini hadis mutasyabihat dalam bab tu lah. Kalau nak mengisbatkan Allah ada 2 jari daripada jari jemari, masa banyak jari lah Allah tak ada, bukan. Ini kinayah, kiasan, metafora, untuk menunjukkan Allah Ta'ala mudah saja untuk membolak-balikkan hati anak Adam tu. Sekejap begini, sekejap macam tu. Yusarrifu haisu yasha, Allah Ta'ala memalingkan hatinya ikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa qala Rasulullah SAW, Allahumma mustarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Lalu Nabi pun berdoa, wahai Allah, ya Allah, yang membolak-balikkan hati-hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan. Maksud fokuskanlah hati kami untuk ketaatan, jangan palingkan hati kami untuk melakukan maksiat, untuk melakukan kejahatan. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya nak menunjukkan bahawa takdir lah ni. Maknanya Allah Ta'ala boleh, walaupun manusia tu ada keinginan, ada pilihan, Allah Ta'ala boleh membolak-balikkan hatinya dalam sekelip mata je. Hadis yang ke-90. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah daripada seorang bayi itu melainkan dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua ibu bapanya lah yang menyahudikannya, wa yunassiranihi, dan menasranikannya, atau yumajjisanihi, yang memajusikannya. Kama
kama tuntaju al-bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha minal jad'a, seperti mana terhasilnya binatang-binatang itu daripada keturunan dia lah. Sama ada yang jam'a, hal tuhissunya, adakah kamu melihatnya, fiha padanya, minal jaz'a, daripada jaz'a. Summa yaqulu, kemudian Nabi SAW membaca fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah menjadikan manusia ke atasnya. Wala tabdila li khalqillahi zalikad dinul qayyim, la tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan atau penggantian terhadap penciptaan Allah Ta'ala. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang teguh. Ar-Rum ayat 30. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey. Di sini Nabi membuat perumpamaan lah. Nabi membuat perumpamaan. Di sini Nabi kata setiap bayi yang lahir itu dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka di sini ulama khilaf, apa maksud bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah? Jadi setengah ulama berpendapat bahawa yang dikatakan fitrah di sini ialah Islam. Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar dia mengatakan bahawa setiap bayi yang lahir itu fitrah dia mengenal Tuhan, mengenal Allah Ta'ala. Iaitu dalam didatangkan ayat dalam surah Al-A'raf dan silap saya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi pada alam arwah dulu Allah Ta'ala telah tanya kepada semua roh-roh, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Rabb kamu? Maka semua roh jawab qalu bala syahidna, bahkan kau adalah kami bersaksi bahawa engkau adalah Rabb kami. Jadi apabila dia lahir, maka dia lahir dalam keadaan fitrah di atas perjanjian dia di alam roh lah, iaitu Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Itu satu pendapat. Satu pendapat ulama, itu maksudnya fitrah, lahir dalam keadaan fitrah, iaitu mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Tetapi sebagai ulama kata tak. Sebagai ulama kata tidak. Sebab apa? Bayi yang dilahirkan tu tak tahu apa. Wallah, dalam ayat mereka berdalilkan dengan ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apa pun. Maknanya bayi baru lahir pun tak tahu apa. Jadi macam mana kalau orang tu fitrah dia adalah Islam, kenapa dia tak tahu? Dan ada ayat juga yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul. Nabi pun tidak tahu mal kitab wa mal iman. Apa itu kitab, apa itu iman, Nabi pun tak tahu. So kalau dilahirkan dalam keadaan fitrah, takkan tak tahu kot. Nabi takkan tak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Jadi ulama yang pendapat kedua kata maksud fitrah di sini dia ada isti'dad, dia ada persiapan untuk menerima Islam atau menerima Tuhan. Dia ada dia boleh menerima benda tu. Maknanya kalau diberitahu dia bahawa dia ni ada pencipta, dia ni diciptakan oleh Allah Ta'ala yang satu, yang merupakan pencipta bagi alam ini, maka dia ada isti'dad untuk menerima perkara tersebut. Dia ada persiapan, dia ada persediaan, dia ada kesiapan dalam diri dia. Dia panggil fitrah untuk menerima perkara tersebut. Itu sebagai ulama maknakan itu maksud fitrah. Bukan fitrah tu terus kenal Allah. Kalau fitrah itu kena terus kenal Allah, kenapa Nabi sebelum didatangi malaikat Jibril tak kenal Allah? Kenapa kan Nabi didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, baru masa tu Nabi kenal Allah. Sebelum tu kan Nabi belum kenal. Jadi tapi fitrah kan dah ada. Nabi mula tengok dia punya kaum-kaum dia rosak jahiliah. So Nabi pun rasa macam mana nak islahkan, perbaiki kaum dia ni yang jahiliah tu. Fitrah tu dah ada dah kat situ. So ada dua pendapat lah. Satu kata fitrah tu Islam, satu kata bukan Islam, tetapi persiapan, kesediaan dia untuk menerima Islam tu sudah ada. Tapi masalahnya fa'abawahu yuhawidanihi. Kedua ibu bapa kedua ibu bapanya lah yang menyebabkan dia jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Memang pun kan? Sebab tu
Anak-anak yang lahir dalam keluarga Yahudi akan jadi Yahudi. Abah, ibu baca kitab. Anak-anak yang lahir dalam keadaan keluarga Nasrani akan jadi Nasrani. Majusi lahir dalam keadaan Hindu akan jadi Hindu, jadi Buddha. Jadi yang lahir dalam keluarga Islam akan Islam kan. Tetapi kan agama kita masih kacau pula dia. Main pergi main. Agak apa? Agak apa? Anak 2 orang demam. 3. Ya, apa buat? Aku. Aku. Nak kuliah. Pergi kat Mi. Kau cerita? Cerita. Boy. Cerita. Boy. Tu. Maaf ada demam. 2 orang demam. Seorang lagi bau-bau macam bau-bau nak demam. Jadi sebab itulah Islam mensyariatkan bahawa apabila seseorang itu sudah baligh, maka dia sendiri yang perlu berfikir untuk menentukan agama dia lah. Maksudnya bagi orang Islam tu dah memang Islam lah. Maknanya apabila dia lahir dalam keluarga Islam, automatik dia akan dihukumi sebagai Islam. Kemudian setelah dia baligh, dia wajib mempelajari lah. Maksudnya walaupun dah dekat-dekat nak balik atau sebelum balik tu sepatutnya dah belajar lah. Bila dah balik, maknanya segala kewajipan tu sudah pun tertunai lah. Dah belajar semua basic akidah, basic fardu ain, fiqah kan. Tetapi kalau masih belum belajar misalnya, maka bila dia umur balik saja, maka wajib. Bila dia sampai umur balik, dia masih belum belajar lagi akidah, asas-asas akidah dan asas-asas fardu ain, fiqah, maka wajib belajar. Kalau tak belajar, berdosa. Itu anak-anak orang Islam. Tapi kalau anak-anak orang kafir, maknanya setelah dia umur baligh, maka dia wajib berfikir untuk dia menilai agama dia tu betul ke salah. Agama yang dia lah, bila orang tu dah baligh, maksudnya dah boleh berfikir, dah baligh ni maksudnya dah mula boleh berfikir lah. Sebab dia peringkat dia kan bayi, kanak-kanak, mumayyiz, baligh. Baligh tu dah mulalah Umi. Tanya Umi. Bila dah balik tu dah mula matang sikit lah kita kata. Walaupun puncak kematangan tu mungkin 21, mungkin 33, mungkin 40. Puncak kematangan tu lah. Tapi dah ketika berumur balik tu dah mula matang sikit lah kita kata. Maka di situ dia kan boleh fikir, kenapa ada banyak agama? Kenapa ada banyak agama? Kenapa ada banyak Tuhan? Yang agama ni dakwa Tuhan dia sekian, agama ni dakwa Tuhan dia sekian. Habis tu Tuhan banyak ke? Masing-masing mendakwa Tuhan dia betul dan menafikan Tuhan yang lain. Macam Islam kan kita menafikan Tuhan lain, bukan Tuhan, Allah je Tuhan. Macam mana tu? Kemudian ada macam-macam jenis ada macam-macam jenis agama, cara hidup. Nak kuliah. Jadi dia boleh berfikir dah mula, bila dah balik tu dah mula boleh berfikir untuk menentukan sebenarnya mana satu agama yang benar, mana satu Tuhan yang sebenarnya. Itu Allah Ta'ala bagi akal. Sebab tu Allah Ta'ala bagi akal. Sebab tu akidah ni kaitan dia dengan akal. Tapi syarak datang memberi panduan lah. Syarak datang memberi panduan, memberi petunjuk bahawa Tuhan itu satu. Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, maha berkuasa, maha mengetahui dan sebagainya. Akal kena berfikirlah bagi orang yang bukan Islam. Dia kena berfikir. Dan di akhirat nanti dia tak boleh nak salahkan mak ayah dia dan sebagainya sebab dia ada akal. Sebab Allah Ta'ala katakan, walakinna abahum la yaqiluna syai'a. Ada kalau kamu mendakwa bahawa kamu hanya ikut nenek moyang kamu, mak ayah kamu, sedangkan mereka itu tidak la yaqiluna syai'a, tidak berfikir, tidak menggunakan akal. Dia dah buat kacau dah. Aduh budak ni.
Jadi di sini kesimpulan daripada hadis ni iaitu seorang seorang bayi itu dilahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya ada dua lah. Satu ulama kata dia ni dilahir dengan dalam Islam, antaranya Imam Abu Hanifah lah. Berdasarkan ayat Quran tadi itu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna tu. Satu lagi pendapat mengatakan tak, bukan maksudnya Islam di sini. Maksudnya dia ada persiapan dalam diri dia, ada kesediaan dalam diri untuk menerima Islam. Bukan iman dah Islam lah. Ada kata ada nak 3. Dua dulu. Dah. Dan kemudian oleh kerana dia masih kecil, belum belum lagi boleh berfikir, maka kebiasaannya dia akan ikut agama mak ayah dia lah. Tetapi bila sampai umur dewasa, dah matang, dah balik, dah boleh berfikir, dia sepatutnya berfikir tentang masalah ketuhanan tu lah. Dan fitrah tu dah ada. Bila fitrah tu dah ada, maka dia kalau betul-betul berusaha berfikir, maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dia akan memilih Islam lah akhirnya. Dan Nabi membandingkanlah, membuat perumpamaannya seperti binatang-binatang antara yang jamaah, iaitu yang sempurna badan dan anggotanya. Yang sempurna badan dan anggotanya berbandingkan dengan yang jada'a, iaitu yang telinganya terpotong misalnya. Selalunya binatang, kalau mak ibu dia tu cacat, macam ada kecacatan pada ibunya, biasanya anak yang lahir pun ada kecacatan yang sama. Biasanya binatang macam tu. Tapi kalau binatang yang sempurna, mak dia, ibu dia sempurna, anak binatang yang lahir tu pun sempurna. Itu yang dipanggil jamaah tu, yang sempurna lah dia punya anggota badan dia. Jazaa ni antara yang cacat, antaranya terputus telinga dia. Misalnya memang telinga dia memang cacat sebelah ke apa, bila anak lahir pun sama. Anak lahir akan macam tu juga bentuk dia. Itu permisalan lah yang Nabi buat di antara anak-anak dengan mak ayah dia. Kemudian Allah Ta'ala, Nabi teruskan, Nabi bersabda, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala ciptakan manusia atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Penciptaan Allah Ta'ala tu, bagaimana Allah Ta'ala ciptakan, macam itulah dia. Ini mana ada kaitan dengan takdir jugalah. Zalika dinul qayyim, dinul qayyim, itulah agama yang sebenarnya, agama yang kukuh, agama yang teguh. Al-i'tidal wal istiqamah. Hadis seterusnya, hadis yang ke-91. Wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Nabi berada di kalangan kami, lalu Nabi menyatakan 4 kalimah. Faqala innallaha azza wa jalla la yanam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu tidak pernah tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam, dan tidak sepatutnya Allah Ta'ala itu tidur. Maka tak mungkin Allah Ta'ala itu tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah Ta'ala merendahkan timbangan dan meninggikannya. Di sini salah satu terjemahan al-qista itu timbangan lah. Ada sebahagian ulama menafsirkan al-qista itu adalah timbangan. Itu salah sebahagian daripada terjemahannya al-qista. Ada yang mengatakan al-qista tu maksudnya rezeki. Ada sebahagian ulama al-qista itu yang dia terjemahkan sebagai, ataupun ditafsirkan sebagai rezeki. Rezeki. Maknanya kalau diterjemahkan kepada rezeki di sini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rezeki yang lebih, rezeki yang kurang. Yahfidu maksudnya
merendahkan al-qista akan rezeki, wa yarfa'hu dan meninggikan rezeki. Maksudnya sebahagian manusia Allah bagi rezeki yang sedikit dan sebahagian manusia Allah bagi rezeki yang banyak. Itu sebab salah satu terjemahan al-qista tu. Dan ada setengah ulama menafsirkan al-qista itu timbangan. Maksudnya timbangan amalan lah. Maksudnya setengah manusia tu memang dia melakukan amalan-amalan yang baik, maka timbangan dia tinggi lah. Dan kalau dia melakukan amalan-amalan yang buruk, makanya amalan baik dia rendah. Jadi maksudnya sudah ditakdirkan amalan dia. Kalau amalan dia ditakdirkan dia buat amalan yang baik banyak, maka tinggilah timbangan dia. Maksudnya beratlah timbangan dia amalan yang baik. Kalau ditakdirkan dia buat amalan yang baik sedikit, maka ringanlah timbangan amalan baik dia. Itu sebahagian ulama menafsirkan al-qista tu timbangan. Yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari wa amalun nahari qabla amalil laili. Diangkat kepadanya amalan pada waktu malam sebelum amalan siang, dan diangkatkan amalan siang sebelum amalan malam. Di sini tutup pintu. Kunci pintu. Masukkan dalam bilik, kunci pintu. Kunci pintu. Yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari wa amalun nahari qabla amalil lail. Dipersembahkan, diangkat, maksudnya dipersembahkan, tak perlu pun sebenarnya. Sebenarnya tak diperlukan. Allah Ta'ala sudah mengetahui segala-galanya kan. Kalaulah Allah yang mentakdirkan segala perbuatan manusia, kenapa perlu ditunjukkan, dipersembahkan, diangkat kepada dia? Jadi sebenarnya ini nak memberitahu manusia bahawa amalan kita tu akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Jadi amalan siang akan dia hantar laporannya kepada Allah Ta'ala sebelum malam, dan amalan malam akan dihantar laporannya sebelum siang. Ini panjang pembahasan dia kalau kita nak huraikan satu-satulah hadis ini. Yang pertama tentang malaikat itu yang menulis amalan kita siang dan malam. Malaikat yang menulis amalan kita siang dan malam itu, mereka katakanlah mereka tinggal di langit. Katalah biasanya memang langit itu tempat tinggal malaikat. So jarak di antara langit dengan bumi ni, langit pertama 500 tahun perjalanan. Yang pertama dengan kedua 500, dua dengan tiga 500, tiga dengan empat 500, semuanya 500 tahun. Jadi kalau malaikat tu berada di langit dunia pun 500 tahun kurang-kurangnya untuk turun ke bumi. So macam mana tu dia boleh buat laporan tersebut? Sebelum amalan siang, amalan malam sudah pun dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Di sini bukanlah maksudnya dia bawa naik. Kalau Allah tu duduk di atas arasy, kalau menurut pendapat sebagian sebagian fahaman kata Allah duduk atas arasy kan. Allah berada di atas arasy di langit. Maknanya malaikat tu nak bawa amalan tu macam mana boleh sampai sebelum amalan siang? Amalan malam tu sudah pun sampai kepada Allah sebelum amalan siang. Bahkan amalan siang pun sudah sampai sebelum amalan malam dimulakan. Dan adakah di sini yarfa'uhu tu maknanya mengangkatnya, berarti Allah berada di atas? Tak. Yarfa'uhu itu maksudnya menyerahkan, maksudnya melaporkan lah, maksudnya begitu. Dan sebenarnya tak perlu pun dilaporkan kerana Allah Ta'ala yang takdirkan benda tu, dan ilmu dia azali. Allah sudah mengetahui sejak azali. Kenapa perlu dia nak tahu ke amalan manusia? Takkan dia tak tahu kot. Ini nak bagi tahu lah, saya sekadar nak bagi tahu bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala apa amalan yang dilakukan oleh manusia pada siang hari dan pada malam hari. Maknanya nak bagi tahu dia mengetahui segala-galanya kerana dialah yang mentakdirkannya.
Mestilah dia tahu. Takkan dia mentakdirkan dia tak tahu. Dan dia yang berkehendak untuk benda tu berlaku. Dan dia yang mentakdirkan dengan kudrah dia benda tu jadi. Dan tak perlu pun nak dilaporkan kepadanya. Walaupun zahirnya seolah-olah malaikat buat laporan. Allah belum tahu lagi, kena hantar laporan. Baru Allah tahu, oh hari ni fulan buat ni kan. Dan yarfa'ahu tu bukan angkat ke atas tu, maksudnya ya yarfa'u bukan ilaihi. Kalau Wahabi dia kata itulah dia yarfa'u, Allah dia ke atas. Habis tu kalau bumi ke bahagian belah bawah macam mana pula? Hijabuhu an-nur. Ni penting ni. Hijabuhu an-nur. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Ini dia point dia. Walaupun kaitannya tak ada kaitan dengan takdir, yang takdir tadilah, iaitu Allah Ta'ala apa? Yahfidul qista wa yarfa'uhu. Itu point dia lah dalam bab takdir ni, kitabul qada dan qadar ni. Tetapi penghujung hadis itu ada bab lain lagi, sebab tuan-tuan kena ingat, satu hadis bukan bererti dalil untuk satu madlul saja, satu masalah saja. Kadang-kadang satu hadis itu bermacam-macam madlul yang ada dalamnya. Maksudnya dia merupakan dalil bagi berbagai-bagai madlul ataupun perkara yang nak ditunjukkan oleh dalil tersebut. Just saja saya nak bahas yang hujung tu sebab point dia tu. Jadi Allah kata hijabuhu an-nur. Hijab Allah Ta'ala tu adalah nur, cahaya. Ini bukan cahaya macam cahaya kita, cahaya lain. Cahaya ni benda yang maknawi. Di sini hijab maknawi. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, hadis ni hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam syarahnya mengatakan maksud di sini hijab adalah hijab maknawi. Bukan hijab hissi, bukan hijab fizikal. Hijab maknawi. Contohnya kita dengan malaikat, kita dengan jin, dengan syaitan, kita dengan roh kita sendiri malah. Kita tak nampak, betul? Kita tak nampak malaikat, tak nampak jin, tak nampak syaitan, bahkan tak nampak roh kita sini sebab terhijab. Hijab maknawi. Hijab maknawi. Kalau Allah singkapkan hijab, maka kita akan dapat melihat roh kita sendiri, kita akan dapat lihat malaikat. Kalau Allah singkapkan hijab. Sebahagian ulama, sebahagian wali-wali, nabi, rasul kan Allah Ta'ala singkapkan hijab, mereka nampak. Sahabat pun ada yang Allah Ta'ala singkapkan hijab, mereka nampak malaikat. Di Perang Badar kan ada sebahagian malaikat, sebahagian sahabat nampak malaikat. Jadi itu disingkapkan hijab. Itu baru hijab antara manusia dengan malaikat, dengan jin, dengan syaitan dan sebagainya. Dan antara Allah dengan makhluknya pun ada hijab. Di sini Imam Muslim sebut hijabuhu an-nur. Dalam riwayat yang lain an-nar, api. Dan dalam riwayat Majma'uz Zawaid, dalam riwayat Majma'uz Imam Nuruddin Haythami, ada 70,000 hijab. Antara Allah dengan makhluknya ada 70,000 hijab. Lau kasyafahu, kalau Allah Ta'ala singkapkan hijab dia, la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu minal khalqihi. Kalau Allah singkapkan hijab tersebut, akan terbakar, hangus terbakar seluruh apa saja makhluk yang dicakupi oleh pandangan Allah. Maksudnya seluruh makhluk lah. Sebab pandangan Allah kan mencakupi seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk akan hancur, hangus, terbakar kalau disingkapkan hijab tersebut. Sebab tu di dunia ni tidak satu makhluk pun yang boleh melihat Allah Ta'ala dan tak pernah terjadi pun. Itu pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Nabi Musa di Bukit Tursina tu kan, yang dia kata Rabbi arini anzura ilaik. Ya Allah, aku ingin untuk melihat engkau kan. Allah kata lan tarani, kau takkan dapat melihat aku, walakin unzur ilal jabal, akan tetapi lihat gunung tu. Fa in istaqarra makanuhu fasawfa tarani. Kalaulah gunung itu menetap di tempatnya, kelak engkau boleh melihat aku. Summa tajalla rabbuhu lil jabal. Kemudian Allah Ta'ala bertajalli. Jadi ulama apa maksud Allah Ta'ala bertajalli untuk gunung di sini? Sebagian ulama menafsirkan dengan menyingkap hijab. Lalu hancurlah gunung. Lalu Nabi Musa jatuh pengsan. So di sini maknanya kata ulama, sebagian ulama, Allah baru singkapkan satu hijab dia saja. Tapi nasib baiklah Allah Ta'ala hanya menghendaki yang hancur hanya gunung saja. Kalau tak, hancur semua alam semesta ni. Kalau betul-betul tersingkap, hancur semua alam semesta ni. Hadis sahih. La ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu.
maka seluruh alam semesta ini akan terbakar, akan hangus terbakar, segala perkara yang di bawah cakupan pandangan Allah Ta'ala. Semua sekali lah. Jadi sebab tu ni Allah Ta'ala tu punya dahsyat, punya hebat. Manusia atau makhluk langit dan bumi tak mampu untuk menghadapnya, akan hancur. Tapi di syurga nanti lain. Di syurga Allah Ta'ala akan beri satu kekuatan untuk manusia, ahli syurga untuk melihat dia. Di syurga nanti dah lain lah kan. Alam syurga dah lain, tak sama macam alam dunia ni. Di syurga nanti Allah Ta'ala akan beri satu kemampuan untuk manusia untuk idrak zat dia. Dengan Allah Ta'ala singkapkan hijab nanti di syurga, singkat hijab. Sebab tu banyak sebenarnya daripada hadis ni kita nak bahas akidah ni, antara dalil-dalil yang menjadi dalil bagi akidah. Itu kita akan melihat Allah di syurga bukan dengan Allah datang masuk dalam syurga, Allah berada di depan kita, Allah Ta'ala mengambil ruang di dalam syurga, Allah Ta'ala berada di arah hadapan, Allah Ta'ala berjisim dan sebagainya. Allah Ta'ala hanya singkapkan hijab saja. Dalam riwayat Muslim juga, Allah Ta'ala ahli syurga, Allah Ta'ala akan singkapkan hijab, baru ahli syurga akan melihat Allah Ta'ala. Singkap hijab, tak perlu datang pergi berada depan pun tak ada. Macam mana apa maksud singkap hijab tu kita pun tak tahu, wallahu alam. Tapi kita wajib beriman, kita akan melihat Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala kekal dengan segala sifat-sifatnya yang qadim, tak akan berubah-ubah, tak akan datang dan pergi, tak akan memenuhi ruang, tak akan berjisim, tak akan berarah, tak akan berhadapan dengan kita. Allah Ta'ala tetap dengan sifatnya yang azali, yang qadim, dan apa yang berlaku hanyalah Allah perlu singkapkan saja hijab, kita akan dapat melihat zat Allah Ta'ala. Dan ketika itu di syurga tak hancur terbakar lah. Masa itu Allah bagi kekuatan yang istimewa lah untuk ahli syurga supaya dapat melihat Allah Ta'ala dalam keadaan disingkapkan hijab. Faham Wallahu alam. Cukup setakat dulu, nanti insya-Allah kita sambung lagi pada bulan depan insya-Allah, hari Sabtu minggu pertama insya-Allah. Jadi setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua, mudah Allah bagi taufik dan bagi kita faham, amalkan, sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.